Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Tuan Haji Mustafa dan keluarganya, pemilik restoran nasi lemak ayam kampung ini, dan seluruh tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada majlis pada malam ini. Buat julung-julung kalinya kita mengadakan majlis makan malam bersama saya, walaupun saya tak makan malam, ya. Saya makan roti je, malam tak makan. Tak tahu lah kalau tuan-tuan makan malam, ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan membuat majlis ini secara berterusan, dan pada malam ini kita pilih pada 16 hari bulan ini. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan bagi tahu tarikh yang berikutnya. Baik, pada malam ini kita akan membaca satu tajuk berkenaan perempuan-perempuan yang menebus talak. Bab ma jaa fil mukhtali'at. Al-mukhtali'at maknanya ialah perempuan-perempuan yang tebus talak. Orang Melayu sebut tebus talak, orang Arab sebut khuluk, ya, khuluk. Kita sebut tebus talak. Nak bercerai kita bayar duit, ya. Nak bercerai, isteri minta cerai pada suami, suami kata tak mau. Isteri kata saya tak mau kat abang lah. Kata suami dia, aku tak nak ceraikan kamu. Kalau abang tak nak ceraikan saya bayar pun tak apa. Saya bayar pun tak apa, janji abang ceraikan saya. Berapa kamu nak bayar pada aku? Juta. Jadi bayar itu namanya apa? Khuluk. Orang kita sebut apa? Tebus talak. Okay, Arab sebut khuluk, orang kita sebut tebus talak. Baik, mula-mula kita bacakan dahulu ada 3 hadis berkenaan dengan hukum tebus talak ini. An Thawban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Daripada Thawban, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia, perempuan-perempuan yang khuluk, perempuan-perempuan yang tebus talak ialah perempuan-perempuan yang munafik. Okey, perempuan yang tebus talak jatuh kepada perempuan itu ialah al-munafiqat, munafik. Yang kedua, an Thawban anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Nabi berkata daripada Thawban radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang mana perempuan yang meminta suaminya akan cerai dalam keadaan tiada salah suaminya, suami itu tak ada salah, isteri minta cerai, maka haramlah atas perempuan tadi mencium bau syurga. Yang ketiga, an Thawban anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma imra'atin ikhtala'at min zawjiha min ghairi ba'sin lam tarah raihatal jannah. Daripada Thawban, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, mana-mana perempuan yang menebus talak daripada suaminya dalam ketiadaan salah si suami, maka perempuan tadi tiada akan mencium bau syurga. Jadi itu ada 3 hadis, dan ketiga-tiganya adalah hadis yang hasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum minta cerai tanpa sebab. Ya, semalam ada orang telefon saya, dia kata, ustaz, dia minta cerai dengan suami dia sebab dia nak menikah dengan laki-laki lain yang lebih mampu memberikan daripada suami dia sekarang. Jadi saya tanya, pak saya apa minta cerai? Dia jawab, sebab laki yang baru ni lebih mampu daripada suami dia sekarang. Saya tanya pula, suami sekarang ni tak mampu ke bagi makan?
Kebulur ke macam mana ke? Dia kata tak adalah kebulur, tapi tak adalah mewah-mewah, kata dia. Tak ada mewah lah nak berjalan ke sana, berjalan ke sini. Tak dapatlah merasa makan nasi lemak ayam kampung. Tapi makan yang lain cukup, semua yang lain cukup. Jadi dia kata dia jumpa laki-laki lain yang lebih baik daripada suami dia. Dan suami dia pun reda, dan suami dia ceraikan dia, izinkan. Inilah yang katakan tadi, tak boleh cium bau syurga. Sebab dimintanya cerai tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Jadi pelajaran kita malam ni, kita akan baca tentang tebus talak dan minta cerai yang dibenar dan tak dibenarkan syarak. Ketahuilah wahai saudaraku, bermula perempuan yang minta cerai kepada suaminya dengan ketiadaan salah suami, maka hukumnya adalah berdosa. Apatah lagi dengan tebus talak, lagilah berdosa. Baik, apa dia yang mengatakan, apa dia yang katakan boleh minta cerai dengan kesalahan suami? Pertama, suami udah hilang, udah tak balik. Mana laki kamu yung? Entahlah, dah lama tak balik, 3 tahun dah. Boleh minta cerai sebab udah tak balik. Yang kedua, boleh minta cerai suami tu balik, tapi macam tak balik. Ada di rumah, siang malam ada, tidur je, kerja tidak, makan minum je. Ada macam tak ada. Ada tapi macam tak ada. Orang Arab sebut maujuduhu kal adam. Ada tapi macam tak ada. Isteri lah kena basuh kain, masak, cari duit, cari rezeki. Suami duduk tidur je. Tukar atap pun isteri tukar kan. Punya dahsyatnya, malahnya. Ya, malahnya kerjanya. Jadi tuan-tuan, dia langsung tak bagi nafkah, langsung tak bagi wang ringgit, langsung tak peduli makan minum, langsung tak peduli apa benda pun tentang isteri, tak ambil langsung berat, tak bagi apa nafkah zahir batin. Maka bolehlah isteri minta cerai. Boleh juga isteri minta cerai jika suaminya tak bagi nafkah batin, tak disentuhnya. Isteri 24, suami 50. Kan? Isteri ni berselera lagi, tak berbuah jenis motor pun berselera. Masalah dia suami ni pula tak adanya sentuh, maka isteri berhak minta cerai. Isteri kata, abang saya ni muda lagi abang, abang tak ada nyentuh saya. Jawab si suami, aku nak nyentuh apa udah tak lalu, tak daya gitu dia. Jadi kalau isteri tak reda dengan tak daya si suami tadi, maka berhak si isteri minta cerai. Tak salah. Dan tak bergegar tiang aras pun. Jangan tuan-tuan kata pula, abang saya minta cerai abang, abang dah lama tak ada nyentuh saya. Jangan minta cerai bergegar tiang aras. Tak ada yang bergegar tiang aras, yang bergegar saya abang. Oh ya gitu. Jadi kena faham tu tuan-tuan. Yang keempat, boleh minta cerai kalau suami itu melarang isteri buat ibadat. Kamu jangan sembahyang, kamu jangan pergi haji, kamu jangan puasa, kamu jangan buat benda lain, kamu jangan buat benda ni, sampai nak jadi orang baik tak boleh, sebab isteri dia larang. Maka ada hak isteri tadi minta cerai. Yang kelima, berhak isteri itu minta cerai kalau suami itu berpenyakit yang boleh membahayakan isteri, seperti gila. Suami gila, duduk seorang-seorang gelak aja. Duduk seorang-seorang gelak, duduk asal pisau pula, ngonggreng. Susah hati isteri ni. Boleh gila. Ya boleh minta kalau udah tak center kepala otak ni. Tapi kalau isteri sabar, pulanglah. Ya, isteri sabar ustaz, walaupun suami saya tak center ustaz, saya sabar ustaz. Sebab apa akak sabar? Saya pun tak center juga. Eloklah, sabarlah akak. Mudah-mudahan dua-duanya tak sabar, dua-dua tak center. Jadi kalau udah sakit yang membahayakan, ya, Kak Nom, di mana Kak Nom? Sini boleh duduk Kak Nom. Kak Nom dengan Abang Rashid sini boleh duduk. Ya, suaminya polis. Ya, siapa nak bayar saman jumpa dia. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi kalau suaminya berpenyakit kusta misalnya, penyakit AIDS misalnya, boleh merebak penyakit dia, maka berhak isteri tadi minta cerai.
Baik, yang sebab yang tak boleh minta cerai tu pasal apa? Dia jumpa laki-laki lain yang lebih segak pada suami dia. Dia jumpa orang mana tak tahu. Ya Allah, segak benar. Itu sebab dia minta cerai. Dia kata, ustaz, yang ini ustaz, bulu dadanya daripada dada ke muka ustaz. Suami saya ni kata bulu apa pun tak ada ustaz. Udah rangka sekarang. Maka sebab macam itu tak dibenarkan syarak. Sebab apa yang akak minta cerai? Saya minta cerai ustaz sebab mak dia menyampah benar dengan mak mertua saya ustaz. Suami saya baik tapi mak mertua saya tu mengada-ngada ustaz. Tak boleh minta cerai. Apa kena-mengena mak mertua lantak lah, mak mertua buat hal pun janji jangan suami kamu yang buat hal. Tak boleh minta cerai. Bila saja-saja minta cerai. Saya sudah tak ada selera dengan suami saya ustaz. Sebab apa tak ada selera? Entah. Tak tahu sebab apa. Bercinta dengan orang lain? Tidak. Berkenan dengan orang lain? Tidak. Atau kenapa? Entah. Tak ada selera. Yang ni. Yang tak boleh minta cerai. Yang kata kalau cerai boleh ceraikan, jatuh talaknya tapi berdosa. Sebab perceraian tanpa hak. Ustaz Mukhtar boleh tengokkan tetamu yang mana ruang kosong, kursi kosong. Boleh ejaskan. Baik. Jadi kita dah tengok dah mana dia yang kata